Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Nur Atira binti Osman dan rakan saya Nur Syairah Farhah akan membentangkan tajuk menerima dan memberi maklum balas. Apakah maksud penerima? Penerima merupakan pihak yang menganalisis dan menginterpretasikan mesej yang dihantar oleh penghantar. Penerima juga akan memanfaatkan maklumat yang diterima dan seterusnya memberi respon berkenaan maklumat berikut. Baiklah, ini adalah cara untuk menerima mesej yang berkesan. Yang pertama, memahami dengan jelas maksud mesej yang dihantar. Yang kedua, menggunakan proses maklum balas apabila perlu untuk mengesahkan kefahaman mengenai mesej. Yang ketiga, perlu bertepatan dengan masa supaya lebih rasional dan praktikal. Dan yang keempat, menerima mesej dengan fikiran yang terbuka. Selain itu, penerima mempunyai beberapa peranan iaitu yang pertama adalah rasa. Penerima harus sedar bahawa dia ada menerima mesej daripada seseorang. Yang kedua, menginterpretasikan maklumat. Contohnya, penerima perlu memahami makna dan tujuan mesej yang dihantar oleh penghantar tersebut. Yang ketiga, menilai maklumat. Penerima perlu menilai dan membandingkan segala maklumat yang diterima sama ada mustahak untuk membantunya menjalankan pekerjaannya. Manakala yang keempat, tindak balas penerima. Penerima hendaklah bertindak balas terhadap maklumat yang diterima sama ada menjawab mesej yang diterima, mendiamkan diri tanpa reaksi atau serahkan kepada orang lain untuk bertindak. Apakah maksud maklum balas? Maklum balas merupakan tindak balas kepada mesej yang disampaikan oleh penerima kepada penghantar sama ada dalam bentuk lisan ataupun bukan lisan. Maklum balas ini adalah penting untuk memastikan maksud maklumat yang disampaikan oleh penghantar pertama adalah sama maksud dengan apa yang ditafsirkan oleh penerima pertama. Tanpa maklum balas, kecekapan dan keberkesanan komunikasi tidak dapat dilaksanakan. Maklum balas ini dihantar oleh penyampai sama ada secara sengaja atau tidak sengaja untuk menyampaikan mesej. Maklum balas juga boleh disimpulkan dalam bentuk tulisan, percakapan dan isyarat badan seperti menggelengkan kepala, bertepuk tangan, senyum, bertanya soalan dan bersorak. Gaya cara, mimik muka dan air muka juga merupakan bentuk maklum balas tanpa perkataan. Proses komunikasi memerlukan maklum balas agar mesej yang dihantar oleh penghantar benar-benar difahami oleh penerima. Sebagai contohnya, perbincangan antara usahawan dan pembekal adalah proses pembelian adalah merupakan maklum balas. Maklum balas ni dia berlaku bila penerima memberi respon terhadap mesej yang disampaikan oleh pengirim. Usahawan cuba menyampaikan mesej tersebut dengan tepat. Cara untuk memberikan maklum balas yang berkesan. Yang pertama, mestilah dapat difahami dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeza.
Nombor 2, berorientasikan matlamat dan mengelakkan kepentingan diri. Nombor 3, perlu bertepatan dengan masa supaya lebih rasional dan praktikal. Nombor 4, perlu lebih fokus dan khusus. Nombor 5, perlulah berbentuk deskripsif dan bukannya penilaian. Akhir sekali, menumpu kepada gelagat tertentu dan bukannya umum. Proses komunikasi sama ada memberi maklumat atau memberi maklum balas merangkumi dua hubungan, iaitu hubungan linguistik dan bukan linguistik. Hubungan linguistik ialah komunikasi yang terhasil melalui percakapan, penulisan dan bahasa isyarat. Ini adalah contoh bagi penulisan. Ini adalah contoh bahasa isyarat, asas bahasa isyarat iaitu hello, goodbye, please, you are welcome, yes, sorry, thanks, no. Ini adalah asas bahasa isyarat bagi setiap huruf A sampai Z. Ini adalah contoh percakapan antara dua orang. Hubungan bukan linguistik bermaksud komunikasi yang melibatkan pergerakan anggota badan seperti tangan, kaki, kepala, muka dan sebagainya. Ini adalah contoh untuk pergerakan anggota badan. Yang ni riak muka, iaitu untuk gembira, confused, sedih, terkejut, marah, teruja. Ini adalah postur badan seseorang, ada dua, iaitu dia dalam postur tertutup, iaitu menyembunyikan tubuh secara gerak, menjaga lengan dan juga kaki dia dalam keadaan tertutup. Ini menunjukkan seseorang ni dia bimbang dan resah. Untuk yang postur yang terbuka, dia ini menunjukkan keramahan atau sikap terbuka. Bagi untuk lengan dan untuk yang lengan yang bersilang, ini menunjukkan dia berasa defensif atau melindung diri atau dia menutup diri dia. Nombor 2, untuk berdiri dengan tangan diletak atas pikul. Ini dia bersiap diri atau dalam keadaan sudah sedia atau in control. Dia juga boleh menandakan sebagai tanda agresif. Ini untuk bahagian mata. Kalau mata dia macam saiz pupil kecil besar, ini menunjukkan dia memberi fokus atau menunjukkan minat terhadap sesuatu. Bagi yang mata berkedip yang secara kerap, ini menunjukkan seseorang ini berasa tidak selesa dan juga mengalami tekanan.
Untuk bahagian mulut, yang first ni dia menggigit bibir. Yang ni menunjukkan seseorang ni berasa bimbang, cemas dan tertekan. Okey, yang untuk mulut yang dia mengetatkan pipi dia atau dia tutup pipi dia secara rapat-rapat. Ini menunjukkan seseorang ni dia berasa tak setuju, tidak percaya atau menunjukkan penolakan. Untuk bahagian tangan yang menunjukkan penumbuk atau genggam, menunjukkan seseorang ini dalam keadaan marah atau tidak puas hati. Untuk tangan yang menunjukkan K, menunjukkan seseorang ini dalam keadaan baik atau memberi respon sebagai baiklah. Sekian, terima kasih.